Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nama aku Radhi Rasmi. Dan kalau korang belum subscribe channel ni, apa kata korang tekan butang subscribe dekat bawah tu. And kalau korang belum tengok video-video yang aku dah buat sebelum ni, apa kata korang check out video-video yang sebelumnya, okay? So hari ni aku nak bercerita mengenai kisah yang popular di negeri Sarawak, iaitu kisah Puteri Santubong dan juga Puteri Sejinjang. Okay, sebenarnya dah lama aku tak buat video, lebih kurang sebulan lebih, sebab busy sikit. And then rasa macam hari ni busy juga sebenarnya, minggu ni busy juga. Tapi rasa macam okey lah, apa kata kita buat record satu video. So hari ni aku nak bercerita mengenai kisah Puteri Santubong dan juga Puteri Sejinjang yang popular di negeri Sarawak. Sebagaimana cerita Puteri Gunung Ledang popular di semenanjung tanah Melayu, macam tu jugalah cerita Puteri Santubong dengan Puteri Sejinjang ni popular di negeri Sarawak. Okey, pendahuluannya, okey, permulaan cerita dia macam mana wujudnya Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang ni adalah apabila dua kampung ni yang sering bertelagah, iaitu kampung Pasir Putih dan juga kampung Pasir Kuning dekat Sarawak lah. Jadi bila berita mengenai kekecohan kampung, kedua kampung ini berlaku, jadi Raja Dewa telah pun menunjukkan ataupun telah mahu menghentikan huru-hara yang ada pada kedua-dua kampung ni. Jadi Raja Dewa ni pun menghantarlah dua orang puteri dari kayangan ni turun ke bumi untuk menghentikan pertelagahan ni. Jadi salah satunya di mana Puteri Santubong dihantar ke kampung Pasir Putih dan juga Puteri Sejinjang dihantar ke kampung Pasir Kuning. Jadi sebenarnya kedua-dua kampung ini sebenarnya ada dua, masing-masing ada keistimewaan masing-masing, di mana kampung Pasir Kuning ni dengan penanaman padi yang sungguh bagus, tapi disebabkan oleh pertelagahan ni, padi diorang tak dapat ditanam dengan baik dan habislah kawasan sawah padi menjadi padang berjarak, padang terkukur. Okey, kalau kat Pasir Putih pula, diorang ni sangat mahir menenun, tapi disebabkan oleh pergaduhan ni, habislah barang-barang menenun, kain menenun rosak macam tu je. Jadi dua puteri ini diturunkan dari kayangan dan kebetulan dalam pada masa yang sama, kedua orang puteri ini mempunyai kelebihan ataupun kepakaran, satu dalam mengasing sekam padi dan juga satu lagi dalam menenun kain. Jadi kedua-dua puteri ini pun turunlah ke kedua-dua kampung ini, iaitu kampung Pasir Putih dengan kampung Pasir Kuning. Jadi bila dah turunnya kedua-dua orang puteri ni, kawasan menjadi kembali aman sebab diorang terkejut bila nampak puteri ni turun je, satu kampung tu terdiam sebab melihat satu keajaiban lah bila puteri turun dan puteri-puteri tersebut suruh mereka berhenti berperang dan mengikut cakap puteri-puteri ini. Jadi kedua orang puteri ni pun bersama-sama memajukan kedua-dua kampung, sehinggalah pada satu hari terdapat seorang putera yang bernama Putera Serapi yang datang ke kampung. Jadi kedua-dua puteri ini jatuh hati pada putera yang sama dan disebabkan ini satu pergaduhan telah berlaku. Tapi sebenarnya bagaimana pergaduhan ini telah berlaku bila Puteri Santubong datang ke kampung Puteri Sejinjang, iaitu ketika mana mereka ni orang kampung sedang sibuk bercucuk tanam ataupun sedang sibuk menguruskan sawah. Jadi apabila tiba pesta menuai ni, mereka Puteri Santubong ni pun datang ke Puteri Sejinjang dan cakap, oh, Puteri Sejinjang ni merampas kekasih dia, macam-macam lah. Biasalah kalau gaduh kan. Jadi orang kampung waktu tu sangat takut sebab melihatkan kedua orang puteri ini yang sibuk bergaduh antara satu sama lain disebabkan oleh satu jejaka, satu putera. Jadi walau bagaimanapun, diorang ni dah janji sebenarnya dengan Raja Dewa, iaitu diorang tak akan bergaduh, tapi untuk mengharmonikan kedua kampung. Tapi pergaduhan ni berlaku dan apabila Raja Dewa menegur, mereka tidak mengendahkan teguran tersebut dan sehinggalah diceritakan bahawa pergaduhan terjadi sehingga 7 hari 7 malam. Bayangkan, lama gila 7 hari 7 malam kan. Pergaduhan ni terjadi selama 7 hari 7 malam dan pergaduhan ini berakhir apabila Puteri Sejinjang mengambil aluk, iaitu alat untuk mengasingkan sekam padi ni, dengan memukul pipi Puteri Santubong sehingga berlekuk. Jadi kalau kita tengok Gunung Santubong sekarang, diceritakan yang orang sana percaya bahawa yang Gunung Santubong yang ada di Sarawak itu ada lekuk disebabkan oleh pukulan yang dikenakan oleh Puteri Sejinjang kepada Puteri Santubong. Tapi sebelum Puteri Santubong ni rebah ke tanah, diceritakan Puteri Santubong sempat mengambil jarum yang digunakan untuk mengait kain ataupun untuk menenun kain ni,
cucuk dekat kepala Puteri Sejinjang sehingga darah keluar, dan mereka telah disumpah di mana Puteri Santubong telah disumpah menjadi Gunung Santubong, dan juga Puteri Sejinjang telah disumpah menjadi sebuah pulau. Jadi darah-darah yang menitik-nitik tu telah menjadi pulau-pulau kecil yang ada di sekitar kawasan tersebut. Jadi macam itulah berakhirnya kisah di mana Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang yang disebabkan seorang lelaki yang mana mereka turun ke dunia sebenarnya untuk meleraikan pergaduhan, tapi sebaliknya ia berjaya meleraikan pergaduhan, tapi akhirnya mereka juga berakhir dengan pergaduhan dan disumpah menjadi batu dan juga pulau. So macam tu je lah juga cerita Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang ni. Sebenarnya cerita ni panjang. Sebenarnya kalau ikut detail dia memang best lah. Aku rasa macam kenapalah syarikat perfilman Malaysia tak buat satu macam movie macam Disney kan. Padahal kita punya kawasan ataupun kita punya negara ni penuh dengan kisah-kisah yang menarik. Banding dengan kisah luar yang mana jatuh cinta apa semua macam Disney Princess. Banyak lagi cerita kita yang patut kita jadikan macam filem supaya menarik minat anak-anak muda, lagi-lagi yang kanak-kanak, untuk tak teringat sangat cerita Disney tapi lebih berpijak di bumi kita. Okay, itu je daripada aku. So kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share and subscribe channel ni. And semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.